Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bertemu lagi kita pada pagi ini. Semoga Allah Ta'ala merahmati dan memberkati kita semua. Kita menyambung pengajian kita dalam tafsir surah tafsir ayat-ayat ya ayyuhallazina amanu, dan kita masih lagi dalam surah Al-Ahzab. Lupa nak buka ni pula sekejap ya. Surah Al-Ahzab yang padanya ada beberapa ayat yang berbentuk firman Allah Ta'ala ataupun seruan Allah Ta'ala ya ayyuhallazina amanu, dan kita masih lagi menyusuri ayat-ayat yang Allah Ta'ala menceritakan tentang peristiwa peperangan Ahzab. Okay. Jadi sekejap. This is better. Tengah share sekarang. Surah Al-Ahzab, surah yang ke-33. Hari ni kita nak ambil ayat penghujung cerita tentang kesudahan perang Al-Ahzab ini, iaitulah Allah Ta'ala kata ya, berkenaan dengan orang beriman. Kita dah ambil sampai ayat 34. 25. Ayat 26. Allah Ta'ala menceritakan pula setelah Ta'ala cerita bagaimana kesudahan orang tentera Ahzab itu sendiri daripada golongan musyrikin Mekah dan yang bersekutu dengan mereka. Bagaimana kesudahan orang munafikin, bagaimana kesudahan yang menggembirakan dan berjayanya orang mukminin. Maka Allah Ta'ala cerita yang terakhir sekali yang terlibat dalam perang Ahzab ini ialah ahli kitab. Apa yang berlaku kepada Yahudi? Allah Ta'ala kata, وَأَنزَلَ الَّذِينَ ظَهَرُوهُم مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ صَيَاصِيهِمْ وَأَنزَلَ الَّذِينَ ظَهَرُوهُم tak clear kat sini, baca kat bawah. وَأَنزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُم مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ صَيَاصِيهِمْ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ فَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَتَأْسِرُونَ فَرِيقًا وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ وَأَرْضًا لَّمْ تَطَئُوهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا. Kesudahan orang Yahudi pula
yang juga memainkan peranan yang besar dalam menggoncang keselamatan orang beriman di bumi Madinah dan menjadi sekutu kepada tentera Ahzab. Apa Allah Ta'ala kata? وَأَنْزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُمْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ صَيَاصِيهِمْ. Yani Yahudi Bani Quraidah yang terlibat dalam Ahzab ni adalah Bani Quraidah. Sebab itulah bila habis perang Ahzab, petang tu lepas asar, Nabi sebelum waktu asar lepas zuhur, Nabi SAW dah bersiap sedia nak berehat. Tiba-tiba Jibril alaihissalam datang kepada Nabi SAW. Jibril kata kepada Nabi kita Muhammad SAW, dah adakah kamu sudah meletakkan senjata? Adapun para malaikat masih belum. Nabi kata ke mana? Ni mana pula lagi kita nak pergi perang? Kan? Apa tentera Ahzab dah balik. Siapa yang kita nak perang? Jadi Jibril mengisyaratkan kepada Nabi ke arah perkampungan Bani Quraidah. Itulah Yahudi Bani Quraidah. Maka Nabi SAW mengarahkan para sahabat untuk bergerak dengan segera. Nabi kata, La tusallul asra illa fi Bani Quraidah. Jangan sembahyang asar melainkan di Bani Quraidah. Sedangkan waktu itu dah hampir nak asar. Jadi para sahabat radhiyallahu anhum kemudiannya di pertengahan jalan masuk waktu asar. Maka mereka ada dua tafsiran terhadap ucapan Nabi SAW. Satu golongan memahami maksud ucapan Nabi ini ialah kita kena berjalan cepat, bersegera, pastikan masa asar kita dah sampai di tempat Bani Quraidah. Jadi mereka kata kita dah berusaha jalan cepat. Tapi dengan kehendak Allah, waktu asar dah masuk sebelum sempat kita sampai Bani Quraidah. Maka kita sembahyang macam biasalah. Jadi mereka pun solat di pertengahan jalan. Sahabat yang lain pula kata, Nabi dah bagi arahan khusus yang baru. Tidak akan sembahyang asar melainkan di Bani Quraidah. Walaupun kita sampai maghrib, kita hanya akan solat asar di Bani Quraidah. Jadi mereka tidak solat asar. Mereka terus pergi ke Bani Quraidah dan solat asar di sana. Dan Nabi SAW tidak mencela dan tidak marah mana-mana pihak. Dan ini merupakan salah satu dalil bahawa dalam Islam boleh berijtihad. Dan Nabi mengakui perbezaan mazhab. Ini di antara sunnah yang orang sunnah tak buat. Kan? Sunnah yang orang sunnah kata tak sunnah. Mereka tak tahu bahawa perbezaan mazhab itu adalah sunnah Nabi SAW. Nabi yang asaskan perbezaan mazhab, Nabi yang akui dan ia berlaku depan mata Nabi SAW. Nabi tak kata apa pun. Ya. Ni sekarang kita jangan terpedaya sangat dengan geng-geng yang kata mereka geng sunnah ni. Kan? Mereka bukannya sunnah tak mana pun. Kan? Hanya seronok ya, dan kejahilan sendiri saja kadang-kadang kan. Nak ikut sunnah, tak boleh ikut mazhab. Padahal mazhab tu Nabi yang akui. Kan? Naam. Baik, buat cerita kita ni. Jadi, inilah Allah Ta'ala nak cerita apa yang berlaku kepada Bani Quraidah. Wa anzala alladhina zaharuhum min ahli kitab. Dia, yakni Allah Ta'ala, menurunkan golongan ahli kitab, yakni Bani Quraidah, yang membantu tentera musuh itu daripada benteng-benteng mereka. Dia memasukkan perasaan gerun dan takut di dalam hati mereka. Sebahagian daripadanya kamu bunuh dan sebahagian lagi kamu tawan. Allah Ta'ala kata, kalimah sayasihim, yakni makna sayasihim ialah husunihim. Daripada plural dia ialah sisiyah. Wa huwa ma yutahassanu bih, iaitulah apa yang dijadikan benteng tembok. Wa anzala alladhina zaharuhum min ahli alkitab min sayasihim wa qadhafa fi qulubihim ar-ru'b. Yani Allah Ta'ala menurunkan bencana. Wa anzala di sini menurunkan dengan makna anzala nazilatan,
menimpakan bencana dan azab, maka dia menimpakan bencana dan azab kepada golongan ahli kitab yang telah membantu mereka, membantu musyrikin Mekah dan juga orang munafikin yang menolong mereka daripada benteng-benteng mereka ni. Mereka tidak mau, ya, tidak mau memberikan support kepada Nabi SAW. Ya. Lalu apa yang berlaku? Hampir-hampir, ya, menimbulkan kekacauan kepada perasaan umat Islam. Takut musuh ni boleh serang daripada arah Bani Quraidah. Jadi Allah Ta'ala kata, Allah Ta'ala timpakan musibah, wa qadhafa fi qulubihim ar-ru'b. Allah timpakan ke dalam jantung hati mereka perasaan takut, gerun, gementar kepada Nabi SAW, sehingga mereka tak mampu lagi nak melawan. Nabi sampai tu mereka dah terketak-ketak takut, tak nak berlawan dah, tak boleh nak angkat tangan nak lawan Nabi SAW. Fariqan wa taqtulun, fariqan taqtulun, menyebabkan sebahagian daripada mereka kamu bunuh. Wa humul muqatilah, yakni semua mereka yang boleh berperang daripada kalangan Bani Quraidah, daripada kalangan lelaki mereka yang dewasa, yang telah baligh, yang muda, yang masih kuat gagah perkasa, semuanya dihukum bunuh oleh Nabi SAW. Wa ta'siruna fariqa, manakala wanita, kanak-kanak dan orang tua dijadikan tawanan perang, kemudian mereka dihambat keluar daripada bumi Madinah. Ya. Jadi Allah Ta'ala kata, wa awrathakum ardhahum, maka Allah mewariskan kepada kamu bumi mereka, tanah tempat mereka tinggal itu, kampung mereka itu akhirnya menjadi hak milik kamu, kerana mereka telah melakukan high treason yang menyebabkan mereka diusir keluar, dihambat keluar daripada negeri Madinah, daripada negara Madinah. Tidak lagi boleh tinggal di negara Madinah selama-lamanya. Ya, maka Allah Ta'ala wariskan kepada kamu tanah-tanah mereka, kebun-kebun mereka, wa awrathakum ardhahum wa diyarahum, dan rumah-rumah mereka, wa amwalahum, dan harta benda mereka. Itu yang ada di Madinah. Semua habis dapat dekat orang Islam kerana mereka ini sudah dihambat keluar daripada, hukum banish from the land. Kan? Pasal apa? Melakukan high treason, melakukan jenayah tertinggi dalam negara, khianat kepada kerajaan Islam. Wa ardan lam tata'uha, dan Allah wariskan kepada kamu satu bumi, satu tanah lagi, satu kawasan lagi yang belum kamu pijak. Allah bagi tahu siap-siap bahawa lepas ni kamu akan ada satu lagi perang dengan mereka, dan kamu akan ambil habis semua tanah Yahudi, dan Yahudi akan dikeluarkan terus, akan dijatuhkan kekuasaan mereka di Jazirah Arab. Iaitulah Khaybar yang diperoleh oleh Nabi SAW pada tahun ke-7 Hijrah. Iaitulah selepas daripada perang Ahzab. Perang Ahzab tahun ke-5, tahun ke-6, tahun ke-7. Perang Khaybar. Ya. Wa kana Allahu ala kulli syai'in qadira. Dan Allah itu atas setiap perkara amatlah berkemampuan melakukannya. Wa kana Allahu ala kulli syai'in qadira. Adalah Allah itu sentiasa berkemampuan melakukan apa jua perkara yang mungkin. Ya. Jadi ini Allah Ta'ala cerita kepada kita kesudahan kelompok Yahudi yang khianat, ya, yang jahat, yang menderhaka kepada Allah dan membunuh para rasul-rasul, dan kufur dengan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan cuba untuk menggugat kestabilan negara umat Islam, keselamatan nyawa Nabi umat Islam. Dan ini memanglah perangai Yahudi daripada dulu sampailah hari ini. Ya. Perangai orang Yahudi yang beragama Yahudi. Ya. Mereka telah dihukum oleh Allah Ta'ala dengan seperti rupa kerana keengganan mereka mengikut ajaran para anbiya alaihimussalatu wassalam. Ya.
Kita tak ada percaya dengan mereka. Tak ada percaya. Dan dengan jatuhnya Khaybar, habislah Yahudi. Tapi Yahudi, bila Nabi ambil alih tanah Khaybar, Nabi izinkan, Nabi buat kharaj. Maknanya mereka yang usahakan ladang-ladang mereka di Khaybar yang telah menjadi hak milik Nabi SAW, separuh daripada hasilnya dihantar kepada Nabi di Madinah dan separuh lagi adalah upah untuk mereka. Sehinggalah pada zaman Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu, beliau melaksanakan wasiat Nabi SAW untuk menghalau, untuk banishkan Yahudi daripada Jazirah Arab. Nabi berpesan, akhrijul Yahuda wan Nasara min Jaziratil Arab. Keluarkan, banishkan Yahudi dan Nasrani daripada tanah Arab, daripada kepulauan Arab, Jazirah Arab. Ya. La yabqa dinani fi Jaziratil Arab. Tidak boleh ada dua agama di Jazirah Arab. Ya. Jadi inilah yang dilakukan oleh Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu. Ya, amat malang sekali. Kita tengok hari ini, Allahul Musta'an, ketegasan itu tidak lagi dijaga oleh pemerintah Islam. Kerana kelemahan umat Islam, of course. Kerana kita tiba-tiba memerlukan mereka. Sedangkan kita tak dulu. Dari zaman Umar bin Khattab, umat Islam sudah self-sustain. Kan? Dah banyak benda yang kita tak bergantung lagi dengan orang lain daripada Islam. Islam ni dia nak, sebab Islam is a civilization. Islam adalah sebuah tamadun. Dia adalah agama yang membentuk tamadun. Tamadun maknanya dia nak umat dia ada dalam semua bidang. Dalam semua perkara mesti dikuasai oleh umat Islam, dunia dan akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wabtaghi fima ataka Allahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Allah kata kepada Nabi Daud, ya Dawud inna ja'alnaka khalifatan fil ard. Khalifatan fil ard. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Jadi memang kita dalam agama Islam, konsepnya ialah umat Islam is ada tanggungjawab, is umat Islam has the responsibility as the vicegerent of Allah Subhanahu wa taala, sebagai khalifah Allah di muka bumi ini. Dan ini adalah duty, tugas, tanggungjawab. Dan dia di antara maqasid al-khalq, tujuan Allah Taala menciptakan manusia. Yang mana tanpa vicegerent ini, tanpa khilafah ini, tidak akan terrealisasi wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya. Tanpa khilafah ini, tanpa khilafah yang dipegang oleh umat Islam, tanpa umat Islam itu menjadi peneraju kepada semua bidang keduniaan, maka tujuan Allah Ta'ala mencipta alam ini supaya menjadi hamba kepadanya tidak akan terlaksana. Jadi mesti umat Islam mesti kena buat, mesti menjadi peneraju dalam semua perkara. Dan kita sangat bahaya, berada dalam bahaya bila teknologi, bila sains, bila perubatan tidak dikawal oleh umat Islam, menyebabkan perkara-perkara yang sebegini rupa tidak selari dengan worldview umat Islam, sudut pandang at-tasawwur al-wujudi, ontological view dari sudut Islam, ya, bahawa semua perkara dalam alam ini Allah Ta'ala ciptakan untuk kemudahan manusia dalam rangka mereka memperhambakan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam mereka melaksanakan tauhid. Kita tengok hari ini, tak payah panjang cerita, tandas. Apabila umat Islam tidak meneraju dalam seni bina tandas,
dalam arkitektur tandas, dalam pembuatan tandas. Ya. Umat Islam hanya menjadi pengguna tandas. Bukan mereka yang buat tandas. Sedangkan dulu tandas umat Islam yang buat. Kan? Orang Eropah, Andalus dulu kencing dinding tepi jalan gitu je. Kan? Biar ikut dan. Tandas-tandas awam ni orang Islam buat. Jadi kalaupun ada saki-baki tandas itu nak sama, nak sesuai dengan Islam, itu kerana alhamdulillah nenek moyang umat Islam dulu mereka yang mula membina tandas-tandas awam. Jadi orang putih mereka masih lagi taklid seni bina itu. Ya. Saki-baki itulah yang kita duk pegang. Tapi tidak ada kemajuan. Ya. Kita tengok tempat kencing. Nah, untuk orang lelaki. Tidak ada kemudahan untuk membasuh kencing. Kan? Jadi menyebabkan pasal apa? Pasal orang kapiak dia kencing-kencing bubuh seluar balik. Basuh tangan. Tisu pun tak ada istinja. Sedangkan itulah Nabi kata ammatu azabil qabri minal baul. Punca azab kubur daripada kencing. Kan? Tak basuh kencing. Jadi mereka tak ada fikir pasal basuh kencing apa semua. Kan? Sebab apa? Pasal yang buat mangkuk tandas itu, mangkuk kencing itu bukan daripada kalangan umat Islam. Dan kadang-kadang saya tengok mangkuk kencing tu tak menutup aurat. Okay. Dan itu juga perkara puncanya ialah kerana umat Islam tidak menjadi peneraju dalam pembuatan mangkuk kencing. Kan? Dan menyusahkan kita umat Islam untuk kita hidup dengan selesa. Nah, kemudian bila jadi wabak penyakit, kita pun kena sekali. Nampak tak? Sama jugalah tanda-tanda yang lain pun. Demikian juga bila umat Islam tidak menjadi peneraju sebagai cleaner tandas. Jangan buat main. Kan? Kadang-kadang kita tengok orang cleaner yang bukan Islam itu kadang-kadang dia tidak tahu cara yang syar'i untuk cuci tandas ayak mutlak ke apa. Dia kadang-kadang main mop gitu je. Kan? Itu baru cerita pasal tandas. Apabila umat Islam tidak menguasai teknologi tandas. Kan? Dan kita sekarang menuju kepada pembentukan apa yang mereka namakan sebagai sustainable development and growth. Kan? Dan mereka orang putih, orang barat melihat hanya dari sudut spiritual, sudut material dunia, tidak melihat dari sudut akhirat. Nah, semalam saya tengok ada satu video satu orang ni lah, tak sebutlah siapa kan. Dia cerita pengalaman dia bekerja di sebuah negara bukan Islam, bekerja ataupun belajar, lebih kurang itulah, di sebuah negara bukan Islam. Jadi dia kata di tempat dia kerja ataupun belajar tu, mereka dikehendaki menghormati setiap agama. Jadi bila perayaan Hindu, orang Islam akan jaga akan jaga orang Hindu yang sembahyang di kuil. Bila orang Islam sembahyang raya, orang Hindu jaga orang Islam yang sembahyang di masjid. Ya. Dia kata inilah dia. Dia kata bos dia kata, ya, kalau nak berjaya, nak maju, jangan buang masa dengan membenci sesama kita. Lalu kita sampai kepada destinasi. Di sini menimbulkan persoalan. Dia kata untuk kita sampai ke destinasi yang kita nak,
kita tak boleh membenci sesama kita. Apa destinasi yang dia nak sampai? Yang cakap tu buah dia kapiak, kan? Dia tidak ada pemahaman destinasi yang sama macam kita. Dia punya pemandangan depan dia sempit, kan? Mereka sampai tekak mati. Lepas mati habis, tak ada apa. Kita mati ni adalah permulaan. Itulah permulaan, the begin of the journey, kan? Sebab dunia ni tempat persiapan, tempat kita mengumpul bekal untuk kita berjalan, kan? Kita belum start lagi our journey, kan? Macam mana kita nak pergi ke destination? How can we reach the destination before we start the journey? We need to start first. We need the journey to commence, and then we can reach the destination. So, what is the destination and what is the kind of journey? Kan? So ini bergantung kepada worldview Islam. Inilah berlaku apabila umat Islam tidak meneraju. Umat Islam diteraju. Pemikiran umat Islam dibentuk oleh orang kafir. Ya. Dan dalam Islam memanglah oleh Islam. So Islam is preaching hatred to others. No. Kita membenci perkara yang tak elok pada seseorang. It doesn't mean that we will do harm to them. No. Kan? Sebab bila kita benci benda yang tak elok pada anak kita, pada adik-beradik kita, adakah kita akan buat benda yang buruk? Tak. Kita benci benda tu pasal kita sayang ke dia lah. Kawan kita terlibat dalam aktiviti yang tidak bermoral, kita benci tak perbuatan dia? Benci. Kawan kita isap vape, kita benci. Tapi adakah kita akan buat benda-benda yang menyebabkan dia bahaya nyawanya? Dan tak, kita nasihat dia, kita berusaha untuk dia berhenti daripada amalan kelakuan yang tak senonoh itu. That's how Muslim express their hatred, dengan cara yang in a civilized manner. Tak? Bukannya, not in a barbaric manner like the Western used to be, or still doing it until nowadays. Tak? Orang putih kalau dia benci, dia tak suka, dia main bom, kan? Bunuh orang. Tu orang kapiak, kan? Orang putih, kan? Dia tak suka orang yang bukan kulit putih, main jajah, main tindas, main, ya? Islam tak ada. Islam walaupun tengok, walaupun kita kata Islam itu tersebar dengan jihad dan sebagainya, tapi Islam tidak menjajah. Dia tidak menjajah. Dia tidak colonize. Dia isti'mar. Itu. Ini masalah. Orang putih, orang orientalis, dia pun terjemahkan penjajahan mereka yang sepatutnya mereka terjemah dalam bahasa Arab sebagai ijtiyah ke, kan, ihtilal ke, irtisab ke, ya? Dia pun terjemah isti'mar. Isti'mar maknanya membangun, kan? Membangunkan, memajukan, construction, kan? Imarah, mengimarahkan, itu makna isti'mar, mengimarahkan.
Tapi hakikatnya orang putih, bila dia mai ke tempat yang dia jajah, dia tidak mengimarahkan. Tak, dia merampas, merompak. Dia menjajah. Dia menjajah. Kan? Dia kontrol undang-undang kita. Dia ubah, dia tukar cara hidup kita, cara pemikiran kita, cara kita pakai baju kita pun dia kawal. Dia kontrol. Dia ubah habis semua. Dia tak suka, dia tak berkenan. Apa yang tak ikut kelaku orang putih, semuanya adalah primitif. Ya, semuanya dianggap sebagai tidak bebas. Bebas itu, maju itu ialah mengikut cara orang barat. Kan? Jadi dia menjajah. Sedangkan orang Melayu bukanlah umat, bukanlah orang bodoh. Ya. Adakah kita tidak akan maju kalau orang putih tidak berjaya kita? Kita tetap akan maju kerana pada asalnya orang putih Belanda ke Portugis ke datang. Mereka datang sebagai pedagang. Kita berniat nak berdagang dengan mereka. Tidak. Memang kita, jangan ingat kalau orang putih tak ajar kita, mana mungkin kita akan dapat teknologi. Tak. Memang kerajaan Melayu masa tu, Sultan Melayu tu, memang they are in the progress in exchanging the technologies, developing new technologies. Betul tak? Bahkan sebaliknya, orang putih main dalam kita tu pasal tanah kita tu lah yang telah maju. Dan mereka nak buat shortcut. Daripada mereka nak beli sikit-sikit dan mereka tak mahu orang lain bersaing dengan mereka dalam perniagaan, mereka jajah. Mereka kontrol dekat mereka macam yang berlaku dekat Selangor. Ya. Sultan Selangor jual, ialah siapa yang bagi harga lebih tinggi, dia dah dapat, betul tak? Tak Belanda kata tak boleh. Kalau you nak berniaga dengan kami saja. Tak boleh berniaga dengan orang lain. Ini berniaga pula tak apa ni. Akhirnya dia tak puas hati. Dia serang Selangor. Rampas tanah. Tak puas hati. Jadi sebenarnya kalau mereka ni, orang putih ni, orang barat ni, tidak melepaskan tembakan kepada kita, kita boleh bertukar-tukar kemajuan tamadun dengan harmoni. Tapi mereka yang tak mau. Mereka yang datang dengan meriam perang. Setelah mana kita jemput mereka mai dengan kontrak perniagaan. Baca sejarah tu kena bagi. Betul? Kan? Kan? Setengah orang dia tengok situ, dia kata kalau mereka tak mau jajah kita, mana kita nak dapat teknologi barat? Kita dapat teknologi barat. Kita yang buat teknologi dulu. Dan menyebabkan bila kita dijajah, teknologi yang sepatutnya berkembang, muncul di negara kita, dirampas, dibawa pergi ke sana. Lepas tu mereka ambil cap nama. Kan? Mereka dakwa. Kata mereka. Akhirnya semua penemuan sains dibubuh atas nama mereka. Padahal mereka sikit apa pun mereka tak tahu. Bukanlah kita kata mereka tak ada tamadun langsung. Adalah tamadun mereka pun ada. Tapi mereka tak boleh tolerate. Mereka tak ada toleransi, tasabuh. Kan? Mereka nak menguasai sebab mereka terpengaruh dengan falsafah Darwin. Kan? Darwinism. Kan? Yang melihat yang kuat mesti makan yang lemah. Dia kata that's how nature's work. Macam itulah alam tabiat ini bergerak, berjadi. Dia kata yang kuat makan yang lemah. Dan dia tak ada. Dalam nature ni dia kata tidak ada belas kasihan. Dia no mercy, no blessing. Tak ada rahmat. Yang ada hanyalah ruthless, blind, evil, cruel. Itu sifat-sifat Darwin bagi kepada
nature yang merupakan penggerak kepada evolusi. Jadi kalau kita nak maju ke depan, kita kena kejam, kita kena zalim, kita jangan fikir apa-apa, makan apa yang kita boleh makan, musnah apa yang kita boleh musnah. Dengan cara itu, barulah kita boleh berkembang, evolve. Kan? Ini apa pun? Dengar cakap mangkuk hayun Darwin ni, yang Darwin ni pula, dia menghidupkan teori tuan dia lah, Erasmus. Kan? Mai jajah tanah kita, bunuh kita. Kan? Allahul musta'an. Jadi, sebab itu umat Islam disuruh menguasai dunia. Disuruh menguasai setiap lapangan ilmu, menjadi peneraju dalam setiap kemajuan, dalam setiap pembangunan, pembinaan. Ya? Tengok, ya? Kalaulah Malaysia ni, lebuh raya Malaysia ni bukan kerajaan Islam, kalau kerajaan kita ni bukan kerajaan Islam, mana kita nak boleh dapat R&R, surau cantik apa semua gitu kan. Subhanallah. Cuba tengok di Saudi, negara Islam, tapi hak buat lebuh raya dia bukan orang dia lah. Dia buat main orang kapiak, orang putih, main buat lebuh raya. Tengok R&R dia apa. Allahul musta'an. Kan? Jadi walaupun sekarang dah ada improvement, dah maju dah. Dulu lah zaman kami dulu. Saya mereka tak kontrol. Mereka tak kawal. Mereka ambil orang putih, upah lepas tangan gitu. Jadi bila orang putih, orang kapiak tu yang menguasai, itulah. Dia buat ikut cara dia lah. Dia bukan fikir orang nak berhenti semayang ke apa ke. Lebuh raya memang cantik lah. Kan? Tapi bila berhenti R&R, Allahu Akbar. Ya. Jadi itu. Tapi tengok di Malaysia, alhamdulillah kita bersyukur. Bersyukur. Sangat-sangat bersyukur. Ya. Maksudnya umat Islam meneraju, menguasai. Umat Islam meneraju dan menguasai. Ya. Pendidikan ini lagi penting, supaya apa yang anak-anak kita belajar tu seragam, selari dengan pandangan Islam tentang Tuhan, tentang alam, tentang Nabi, tentang perkara-perkara gaib, malaikat, hari akhirat, tentang manusia, tentang roh. Ya? Jadi kita alhamdulillah di Malaysia kemajuan itu bagus. Kan? Ya? Dalam pendidikan tu ialah Saudi, Malaysia sama-sama menggerakkan. Malaysia dengan islamisasinya, Saudi dengan integrasinya. Ya? Jadi kita dapat pendidikan yang terpelihara daripada pandangan-pandangan yang pelik-pelik. Kan? Kalau kita biar orang kapiak menerajui, itulah. Kan? Percaya benda-benda mengarut. Tuhan tak mau percaya. Tu yang orang kata cerdik-cerdik NASA tu. Tak boleh naik bulan apa semua, tapi bodoh piang. Tuhan tak mau percaya. Tapi dia kata kita ni manusia ni panspermia. Ada makhluk asing UFO mana main tanam kita kat bumi ni. La ilaha illallah. Mangkuk hayun ni. Kan? Kalau hang mengaku Tuhan, cerita Adam AS turunkan ke bumi, kan senang cerita. Kalau cerita tu bukan ada dekat Islam saja, kan dalam Kristian pun sama juga konsep dia. Tuhan mencipta Nabi Adam AS, Adam diturunkan ke bumi. Tak. Daripada hang buat cerita mengarut, khurafat, tak ada bukti. Ada alien mana, UFO mana, mai
menabur, menternak manusia di bumi. Adakah masuk akal kah? Itu duk cari UFO. Kan? Tuhan yang tanda-tanda kebesaran, keagungan, keesaan dia punya terbentang mata luas, tak mau percaya. Sanggup percaya benda-benda khurafat. Kan? So, saintis, yang kata saintis tu. Sebab bila dia tak percaya kepada sumber yang sahih, dia akan percaya kepada benda khurafat. Tak kira lah bidang apa pun. Kita kalau ilmu sains, kalau kita tak ambil dengan cara dia yang betul, dengan metodologi dia, kita akan percaya benda-benda yang khurafat, yang mengarut. Sama juga benda-benda metafizik. Benda metafizik pula ada metodologi dia yang tersendiri. Setiap ilmu ada dia punya metodologi dia, ada sumber dia yang otoritif. Kan? Jadi kalau bab agama, bab metafizik yang ada otoriti untuk bagi maklumat kepada kita tentang perkara apa dia? Al-Quran, sunnah, wahyu, revelation. Jadi kalau kita tak ambil maklumat tentang metafizik, tentang ghaib daripada wahyu, kita pergi ambil daripada sumber, kita akan percaya benda khurafat lah. Itulah yang berlaku. Sebab itu umat Islam perlu. Itu isyarat Nabi SAW. Nabi kata akhrijul yahuda wan nasara min jaziratil Arab. Maknanya Nabi nak umat tempat ibu tamadun umat Islam, Mekah, Madinah. Ini adalah ma'rizul iman. Innal imana la ya'rizu ila al-Madinah kama ta'rizul hayyatu ila juhriha. Iman akan kembali bersarang ke Madinah seperti ulat kembali ke sarangnya. Jadi tempat di mana iman itu akan bersarang. Dia adalah sarang iman. Jadi dia mestilah melambangkan kekuatan umat Islam. Walaupun umat Islam yang lain dalam keadaan lemah, tapi Islam di sarangnya mesti kuat. Islam di sarang dia mesti self-sustain. Mesti berkemampuan, mesti boleh berdiri dengan dirinya sendiri, tidak bergantung kepada tamadun-tamadun lain. Maka kalau begitu keadaannya, kalaupun ada tempoh-tempoh tertentu tamadun Islam itu lemah di tempat-tempat lain, tapi harapan untuk dia bangkit semula tetap akan ada. Tapi kalau sampai ke tahap di sarang dia pun dia tak boleh nak berdiri sendiri, itu masalah. Tapi kita bangga, kita tengok masjid yang paling moden, paling maju dengan teknologi yang Masya Allah. Masjidil Haram, Masjid Nabawi, jurutera dia, pekerja-pekerja dia, semua orang Islam. Majoriti lah. Kan? Yang kontrol, yang kawal, yang memandu arah ialah orang Islam. So kita bersyukur. Kan, mana Islam tu akan boleh bangkit lagi. Itu yang kita nak. Kan? Dulu Rehan buat cerita Syukur 21. Kan? Masya Allah, mesej dia begitu. Kan? Itu yang kita nak. Itu yang kita nak dapatkan di sini. Bukan makna Islam tu tolak orang lain, agama lain tak boleh duduk tempat kita, bukan. Tapi nak kata kita kena self-sustain. Orang lain main menumpang berteduh dengan kita, tak apa. Jangan kita berteduh dengan orang lain. Ya? Itu mesej yang nak disampaikan. Kan? Bukan kita tak mau ambil teknologi orang, kita nak ambil dengan aman. Kita bukan nak rampas. Kita nak teknologi orang putih, kita pergi belajar. Kita tak pergi jajah mereka, kita tak pergi bunuh mereka, tak. Kita pergi, kita belajar. Ya? Lepas tu kita buat balik mai peacefully. Dan kita akan edit, kita akan ubah, kita akan kembangkan, kita develop lagi supaya sesuai dengan agama kita. Itu cara yang betul.
Jangan dia terima panggil orang putih. Dia nak teknologi orang, dia main rampas. Dia main serang, bunuh orang, tembak orang. Kan? Tak macam tu. Kan? Jadi ini yang kita kena faham tentang mesej di sebalik yang Nabi kata keluarkan Yahudi daripada Jazirah Arab tu. Okey. Dia punya konsep yang perlu kita fahami. Ya. So ini dengan ayat ayat apa ni? Ayat 27. Ayat 27 habislah dalam cerita pasal Perang Ahzab. Kemudian masuk cerita baru tapi ayat tu berkaitan dengan seruan ya ayuhan nabi. Jadi kita tidak akan ambil dalam siri tafsir ini. Kita ayat, the next ayat is surah Al-Ahzab. Ayat 41. 41. Ya, ayat 41 dalam surah Al-Ahzab. Satu lagi ayat. Kalau ikut kita punya model kita, model yang ke-53. Firman Allah Azza wa Jalla, Ya ayyuhalladzina amanu dhkurullaha dhikran kathira wasabbihuhu bukratan wa asila huwa alladhi yusalli alaykum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh dhulumati ilan nur wa kana bil mu'minina rahima tahiyyatuhum yawma yalqawnahu salam wa a'adda lahum ajran karima. Ya, 41 sampai ayat 44 yang ada kaitan lah tajuk ni, tema dia. Ayat ni Tuhan kata, wahai orang yang beriman, ya ayyuhallazina amanu uzkurullaha zikran kathira. Ingatlah Allah, zikirlah kepada Allah banyak-banyak. Ingatlah serta sebutlah nama Allah dengan ingatan sebutan yang sebanyak-banyaknya. Wasabbihuhu bukratan wa asila, dan bertasbihlah kepadanya, sucikanlah dia pagi dan petang. Sebab itulah dalam Islam Nabi SAW menitik beratkan masalah zikir. Suruhan daripada Allah. Sebab mengingati Allah ni adalah, inilah hakikat agama. Inilah hakikat ibadah. Kan? Di antara zikir yang paling besar yang mesti kita jaga ialah as-salah. Sebab tujuan salat ialah zikrullah. Allah kata kepada Nabi Musa surah Taha, aqimis salata li zikri. Kan? Jadikan salat untuk kamu mengingati aku. Dalam salatlah kita mengingati Allah. Kan? Sebab tu Allah cela orang munafikin. Orang munafikin salat dia apa?
وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. Solat orang munafiqin, Tuhan kata bila mereka solat malah. وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس. Tujuan mereka hanya nak tunjuk dekat orang, bukan kerana takut kepada Allah, bukan takut azab Allah, mengharap ganjaran daripada Allah, bukan kerana kepercayaan solat tu wajib, just tak tunjuk ke orang dia solat. Solat kadar-kadarnya, wala yazkuruna Allah illa qalila. Tak ada pun dalam ingatan mereka, dalam hati perasaan mereka terhadap Allah Subhanahu wa taala. Orang Islam solat, aqimus salata li dhikri. Dirikan solat untuk mengingati aku. Nabi Musa minta kepada Allah Ta'ala, waj'al li waziran min ahli Harun akhi ushdud bihi azri wa ashrikhu fi amri kay nusabbihaka kathira wa nadhkuraka kathira. Tujuannya kay nadhkuraka kathira, supaya kami boleh ingat kau banyak-banyak. Kan? Allah namakan Al-Quran sebagai Al-Zikr. Inna nahnu nazzalna al-zikra wa inna lahu lahafizun. Jadi mengingati Allah ni adalah satu amalan, tugas yang mesti kepada orang Islam. Itu kita tidur, masa tidur beralih terjaga, tengah malam ada zikir. Masa tidur ada zikir. Tengah tidur terberalih terjaga ada zikir. Terjaga tengah malam ada doa. Tengah malam ada tahajud lagi. Saat lagi subuh bangkit tidur ada doa. Lepas tu solat subuh, solat sunat, solat subuh. Lepas tu semua apa, zikir lepas solat. Lepas tu zikir pagi. Lepas tu duha. Kan? Lepas tu mayang zuhur. Mayang zuhur pun waktu zikir juga. Kan? Al-ashi, waktu al-ashi. Kan? Zuhur sembahyang sunat banyak kan? 4 rakaat sebelum, 4 rakaat selepas. Zuhur pun 4 rakaat. Kan? Lepas tu zikir lagi, zikir lepas solat. Lepas tu asar, zikir pula. Lepas tu maghrib, ada zikir petang, zikir malam. Lepas tu isyak, ulang zikir. Lepas tu antara buat kerja itu, keluar rumah, masuk rumah, keluar tandas, masuk tandas, naik kereta, turun kereta, masuk pasar, keluar pasar. Semua. Pakai baju, buka baju, pakai seluar, buka seluar. Makan, minum, sudah makan, sudah minum. Oh, semua zikir. Kan? Semua zikir. Dalam setiap keadaan, cuaca apa? Hujan, guruh, ribut, terang. Ada. Kan? Tu cerita hak zikir khusus, hak zikir umum tu saya cerita. Kan? Allah Ta'ala kata wasabbihuhu bukratan wa asila, dan bertasbihlah kepadanya pagi dan petang. Macam mana? Nabi kata, siapa kata subhanallahi wa bihamdih 100 kali pagi, 100 kali petang, diampunkan dosanya walaupun sebanyak buih di lautan. Allahu akbar. So, zikir pagi petang, subhanallah bihamdih 100 kali. Dan tasbih pagi, tasbih petang. Kan? Tasbih ni adalah paksi beriman dengan Allah. Iman kita kepada Allah dibina di atas 2 perkara, tasbih dan tahmid. Sebab itulah zikir yang paling besar ialah subhanallahi wa bihamdih. Dan ini adalah zikir para malaikat. Subhanallah bihamdih. Itu Nabi kata kalimatani khafifatani 'ala al-lisani thaqilatani fil mizani habibatani ila rahman. Subhanallah bihamdih, subhanallahil azim. Sebab kita ni dibina, agama kita, iman kita kepada Allah dibina atas tasbih, mensucikan Allah daripada segala kekurangan dan aib,
dan tahmid mensifatkan Allah dengan segala kemuliaan, keagungan dan maha kesempurnaan. Itu agama kita. Subhanallah bihamdih. Sabbih isma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa. Fasabbih bismi rabbikal azim. Bila turun ayat fasabbih bismi rabbikal azim, Nabi kata ij'aluha fi sujudikum fi ruku'ikum. Jadikan ayat ni rukuk kamu, yang ni baca masa rukuk subhanallahil azim wa bihamdi, subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Bila turun ayat sabbih isma rabbikal a'la, dia kata ij'aluhu fi sujudikum. Dalam sujud baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Ada. Subhanallah. Jadi kita disuruh memperbanyak, menjaga zikir. Ini penting. Bila kita jaga zikir-zikir yang Nabi SAW ajar, kita beramal dengan ajaran Nabi SAW, kita follow dengan ayat kita dah baca sebelum ni, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Relate balik dengan ayat. Mana dia? Ni. Ayat 21. Kan? Orang yang ingat Allah banyak-banyak, dia ikut siapa? Dia ikut Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bukan ikut entah mana-mana halal zikir dapat mana orang ajak. Zikir perkataan pun tak faham. Apa konsep dia pun tak tahu. Main hantam saja. Kan? Tak boleh. Orang yang zikir banyak, dia ikut sunnah Nabi SAW. Hanya dengan ikut sunnah Nabi. Sebab tu kata Ibn Salah rahimahullah ta'ala, siapa yang jaga zikir lepas solat, zikir pagi petang, dan zikir doa-doa yang dia kena baca keluar rumah, masuk rumah, apa semua ni, inilah dia orang yang disifatkan sebagai mengingati Allah sebanyak-banyaknya. Yuktabu minaz zakirin Allah zikran katsira. Ditulis, dicap, digolongkan dalam golongan yang mengingati Allah sebanyak-banyaknya. Tak susah kita nak jadi orang yang ingat Allah. Wa dzakarallaha katsira. Follow doa-doa Nabi SAW. Pastikan hisnul muslim dalam kepala, dalam dada. Pastikan kita rujuk kitab Al-Azkar Imam An-Nawawi. Kan? Itu panduan. Para ulama dah tinggal dekat kita. Jangan duk pakai kitab zikir-zikir yang merapu-merapu, yang mengarut, yang tak tahu apa sumber dia, mana hadis dia, ni semua tak mahu. Nak jadi orang yang mengingati Allah sebanyak-banyaknya, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Itu cara yang sahih. Kita nak termasuk dalam golongan yang mengingati Allah banyak-banyak. Jadi mudah-mudahan apa yang kita sampaikan pada pagi ini memberi manfaat dan berkat kepada kita untuk kita beramal dengannya. Semoga Allah Ta'ala mudahkan dan memberkati kehidupan kita dunia dan akhirat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.